Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera buat semua pelajar. Okey, kita bersama lagi dalam kelas sains tingkatan 1, bab 1 bahagian kedua. Tapi masih lagi dalam pengenalan kepada penyiasatan saintifik. Untuk kali ini 1.2 iaitu pelajar-pelajar perlu mengetahui makmal sains anda. Kenapa perlu tahu? Okey, macam mana keadaan dia? Sekarang tak masuk lagi makmal kan? Okey, jadi cikgu akan tunjukkan dalam slide yang seterusnya. Okey. Contohlah ini contoh makmal sains. Tapi mungkin sekolah lain lah Cikgu ambil gambar dia saja. Okey, jadi dalam tajuk kali ini, pelajar-pelajar perlu mengenal pasti dan menyatakan fungsi radas. Jadi apabila berada di dalam makmal, pelajar kena tahu apakah fungsi setiap radas. Jadi kalau nak tahu apa radas, kejap lagi slide yang seterusnya akan ditunjukkan. Lepas tu yang kedua, pelajar mesti mengenal pasti simbol dan contoh bahan berbahaya di dalam makmal. Ni perlu kena tahu. Okey, supaya tidak berlakunya kemalangan. Okey, dah tahu simbol, dah tahu apa benda tu, jadi kena tunggu arahan cikgu. Okey, lepas tu pelajar dapat melukis dan melabelkan radas yang biasa digunakan di dalam makmal dan membuat pengelasan berdasarkan kegunaannya. Okey, kat sini pelajar dapat lukiskan. Selepas pembelajaran ni, pelajar dapat melukiskan radas tersebut. Okey, dan tuliskan apa fungsi dia. Okey, lepas tu peraturan dan langkah keselamatan di dalam makmal. Jadi kat sini pelajar dapat menyenaraikan peraturan dan langkah keselamatan di dalam makmal. Okey, seterusnya. Okey, radas, makmal dan fungsi. Ni antara beberapa contoh radas Okey, contoh radas dalam makmal dan beberapa fungsinya kita akan tahu dalam slide seterusnya. Okey, kita pergi kepada radas yang pertama iaitu tabung didih. Jadi tabung didih apa fungsinya? Okey, fungsi untuk tabung didih adalah untuk memanaskan bahan kimia dalam kuantiti yang kecil. Okey, itu fungsi untuk tabung didih. Okey, seterusnya tabung uji adalah untuk mengisi bahan kimia dalam kuantiti yang kecil. Nampak macam sama. Okey, tapi berbeza. Yang atas dipanggil tabung didih, yang di bawah dipanggil tabung uji. Okey, seterusnya. Okey, seterusnya adalah bika. Okey, bika. Fungsi dia sama untuk bika, kelalang kon dan kelalang dasar lepeh. Jadi fungsinya adalah untuk mengisi bahan kimia dalam kuantiti yang besar. Okey, jadi 3 radas ini fungsinya adalah sama. Ingat, bika bentuk dia, kelalang kon dan kelalang dasar lepeh. Okey. Okey, seterusnya silinder penyukat. Okey, kalau tengok pada dia punya gambar, okey, ada sukatan. Okey, daripada jumlah-jumlah dia tu ada sukatan-sukatannya. Fungsinya adalah untuk menyukat isi padu cecair. Jadi sebelum masuk ke dalam kelalang kon ke, sebelum masuk ke dalam tabung uji ke, inilah silinder penyukat, iaitu dia menyukat isi padu cecair. Okey, seterusnya. Okey, ni burit. Okey, fungsinya menyukat isi padu cecair dengan tepat. Jadi dia ada kunci kat situ. Okey, kunci untuk menyukat dengan lebih tepat. Tengok bilangan dia berapa milimeter. Okey, berapa mm. Okey. Lepas tu ada pipet. Okey, ada pipet menyukat isi padu cecair yang tetap. Okey, seterusnya. Bentuk macam segitiga ni adalah tungku kaki 3. Fungsinya adalah untuk menyokong radas semasa pemanasan. Jadi nanti ada penundu bangsen.
Okey. Penerbang sentuh gas yang mengeluarkan api. Betul? Okey, boleh memanaskan radas semasa pemanasan. Okey, jadi inilah kaki dia yang menyokong. Okey, seterusnya kasa dawai membantu menyebarkan haba dengan sekata semasa pemanasan. Jadi atas ni boleh letak kelalangkun, okey, boleh letak apa lagi. Okey, untuk pemanasan, jadi kasa dawai ni membantu menyebarkan haba dengan sekata semasa pemanasan. Okey. Seterusnya, radas makmal corong turas. Okey, corong turas. Menuras atau menapis pepejal tidak larut daripada campuran. Ini selalunya digunakan lah, untuk menapis pepejal yang tidak larut daripada campuran. Okey. Lepas tu, balang gas untuk mengumpul gas. Saya ada penutup lah. Okey, so selamat bila kita menggunakan radas yang betul. Okey, sekiranya cikgu suruh pelajar mengambil radas, bila cikgu kata balang gas, pelajar dapat mengambil dengan radas yang betul. Okey, so ada lagi tak? Okey, ada lagi. Iaitu kaki retot. Okey, fungsinya untuk memegang atau menyokong sesuatu radas. Jadi kaki retot ni membantu kita lah. Apabila memanaskan sesuatu bahan, okey, yang berada di dalam kelalangkun ke, berada di dalam tabung uji ke. Jadi kaki retot ni lah yang berfungsi untuk memegang atau menyokong sesuatu radas. Okey, seterusnya adalah piring sejat. Okey, piring sejat untuk tujuan apa? Untuk tujuan penyejatan. So inilah antara radas-radas yang perlu pelajar tahu dan pelajar lihat yang berada di dalam makmal kita yang perlu dijaga bersama supaya pelajar tidak berlaku apa-apa kemalangan, okey, ataupun tersalah mengambil radas. Okey. Jadi habis kita mengenal tentang radas dan dia punya fungsinya. So kita teruskan kepada simbol dan simbol bahan berbahaya di dalam makmal. Jadi pelajar-pelajar tengok pada slide saya tu. Jadi siapa tahu simbol di atas melambangkan simbol apa? Ada gambar tengkorak. Okey. Siapa yang tahu simbol di atas melambangkan simbol apa? Okey, kita tengok jawapan dia. Simbol ini adalah simbol bagi sesuatu amaran. Jadi amaran berbahaya. Maksudnya kat sini bila dia ada gambar tengkorak, okey, bentuk macam ni, dia adalah simbol amaran. Okey, nak tahu lebih lanjut, kita tengok lagi. Okey, simbol bahan berbahaya di dalam makmal. Ini yang terdapat di dalam radar-radas ataupun di dalam botol-botol yang ada di dalam makmal. Okey, supaya pelajar berhati-hati apabila untuk memegang. Okey, kalau cikgu kata dah jangan usik, pelajar tidak perlu usik ataupun sentuh. Okey, sebab kita kena perhatikan simbol-simbolnya. Okey, kebanyakan bahan kimia yang kita gunakan di dalam makmal sains adalah benda yang berbahaya. Okey, jadi kita mesti perhatikan simbol amaran pada botol bahan kimia dengan teliti sebelum menggunakannya untuk mengelakkan sesuatu kemalangan. Okey, contohnya kat situ ada tanda X dan ada gambar api. Nanti kita kena ketahui apa simbol X dan apa gambar api tu. Okey, eksplorasi sains sesetengah bahan kimia seperti kalium dan litium boleh bertindak balas jika terdedah kepada udara. Oleh itu, bahan kimia tersebut perlu disimpan di dalam minyak parafin. Okey, contohnya dalam botol ni dia dah tulis litium. So tadi dia dah kata dia boleh bertindak balas jika terdedah kepada udara. So nak buat kena berhati-hati. Okey, kita ketahui simbol-simbol yang berbahaya. Okey. Okey. Simbol yang pertama adalah bahan merengsa. Okey, bahan merengsa. Okey, bahan kimia yang merengsa boleh menghasilkan wap atau wasap yang dapat memedihkan mata, hidung dan tekak.
Elakkan daripada menghidu wap atau wasap. Gunakan bahan kimia tersebut di dalam kebuk wasap, contohnya kloroform dan juga amonia. Jadi dalam kloroform dan amonia ni ada simbol X. Okey, iaitu bahan kimia yang boleh merengsa. Kesannya pada mata, hidung dan tekak. So dia kata gunakan bahan ini di dalam kebuk wasap supaya bahan kimia tadi tidak boleh kita hidu. Okey. So biasanya kita akan pakai apa? Face mask. Okey. Okey, simbol seterusnya adalah bahan radioaktif. Bahan radioaktif mengeluarkan sinaran radioaktif yang dapat menyebabkan kanser, contohnya uranium dan juga plutonium. Okey, plutonium. Jadi bahan radioaktif ini sangat berbahaya. So dalam makmal kalau nampak simbol ini, perlu tanya cikgu. Okey, dan setiap uji kaji yang dilaksanakan, okey, perlu bertanya dan jangan bertindak sendiri. Okey. Seterusnya. Okey, seterusnya jika jumpa simbol yang seperti ini, dia adalah bahan yang mengakis. Tengok, dia dah tunjuk dah gambar tangan, tertitis saja di tangan, dia boleh mengakis kita punya kulit. Okey, bahan kimia ini bersifat mengakis. Jangan sentuh bahan ini kerana akan melecurkan kulit. Sekiranya terkena pada kulit, cuci bahagian tersebut dengan air yang banyak. Contoh asid dan alkali pekat. So bila melakukan satu uji kaji, bila bahan ini tertitis pada kulit, cepat-cepat, okey, terus basuh dengan air yang banyak. Okey. Alright, seterusnya bahan beracun. Ni bahan beracun ataupun toksik. Bahan kimia ini beracun atau toksik. Jangan minum, makan, menghidu atau merasa bahan ini. Contoh merkuri dan klorin. Wow, ini sangat bahaya. Okey. So ada simbol ini, kita kena pasti iaitu bahan beracun ataupun bertoksik. Okey. Dia dah beritahu jangan minum, makan, hidu atau merasa bahan ini. Okey. Ada lagi. Bahan mudah meletup. Ni dia punya simbol dia. Okey, simbol macam ni adalah bahan mudah meletup. Bahan kimia ini mudah meletup. Gunakan bahan ini mengikut arahan dengan cermat. Contoh gas hidrogen dan gas butana. Okey, so apabila uji kaji berkaitan dengan bahan ini, yang pertama sekali mesti ikut peraturan. Okey, kalau cikgu kata boleh mulakan, baru mulakan. Okey, jangan sesuka hati kita langgar peraturan. Okey, seterusnya kita tengok simbol bahan mudah terbakar di gambar api ni. Okey, so bahan yang mudah menguap dan terbakar, jauhkan bahan ini daripada sumber api atau haba. Okey, jadi gunakan bahan ini mengikut arahan dengan cermat, contoh alkohol dan petrol. Jadi bila kita buat uji kaji berkaitan bahan yang mudah terbakar ini, jangan sesekali dekatkan dengan api. Okey, so dia mudah terbakar. Okey, so dia dah kata dah ikut arahan. Okey, mengikut arahan dengan cermat. Maksudnya ikut arahan cikgu. Okey, seterusnya ada lagi. Alright. Jadi daripada kita belajar simbol tadi, kita hendaklah mengetahui beberapa peraturan dan langkah-langkah keselamatan di dalam makmal. Okey, yang pelajar perlu patuhi. Untuk apa? Untuk apa kita belajar, kita mengetahui peraturan, kita kena mematuhi peraturan. Okey, dan langkah-langkah keselamatan di dalam makmal. Untuk apa? Okey, adalah untuk mengelakkan kejadian yang tidak diingini. Kita perlu sentiasa mematuhi peraturan dan langkah-langkah keselamatan di dalam makmal. Jadi itu jawapan dia. Untuk mengelakkan kejadian yang tidak diingini seperti kemalangan. Okey, macam saya kata tadi. Okey, sekiranya terkena kulit, apa tindakan yang perlu dilakukan? Okey, so sebelum terkena kulit tu, jadi kita kena ikut peraturan dan langkah-langkah keselamatan untuk mengelakkan kejadian yang tidak diingini. Okey, seterusnya.
Okey, jadi ini beberapa peraturan di dalam makmal. Jadi cikgu bacakan je lah. Okey, jangan masuk ke dalam makmal tanpa kebenaran. Jangan mulakan eksperimen sebelum diarahkan oleh guru. Baca arahan dan fahami arahan eksperimen terlebih dahulu. Gunakan semua bahan kimia dan peralatan dengan betul dan cermat. Dilarang minum, makan dan bermain-main di dalam makmal. Okey. Seterusnya, dilarang mengeluarkan peralatan dan bahan kimia dari makmal. Kembalikan peralatan dan bahan kimia ke tempat simpanan asal jika dialihkan. Pastikan tempat menjalankan eksperimen sentiasa kemas dan bersih. Cuci semua peralatan dan buang bahan buangan mengikut kaedah yang betul. Dan akhir sekali, cuci tangan dengan air dan sabun sebelum meninggalkan makmal. Jadi kat sini dah ada logo dah. Jangan bawa makanan dan minuman. Okey. Supaya makanan dan minuman ini tidak tercampur dengan bahan-bahan kimia yang kita akan buat uji kaji. Dan akhir sekali, paling penting adalah menyuci tangan supaya bahan kimia tadi hilang daripada kita punya kulit. So macam sekarang lah. Okey, sentiasa menyuci tangan supaya kita dapat menghindari daripada jangkitan COVID, wabak COVID. Okey. So ini adalah beberapa peraturan di dalam makmal yang perlu pelajar ketahui dan perlu patuhi. Okey. Sekiranya ada di antara pelajar yang melanggar peraturan di dalam makmal, maka biasanya cikgu akan tegur. Okey, biasanya cikgu akan tegur. Okey, so pelajar kena ambil tindakan. Okey, seterusnya, langkah-langkah keselamatan ketika menggunakan bahan kimia dan radas. Okey, jadi ada beberapa langkah semasa kita menggunakan bahan kimia dan radas. Yang pertama, jangan halakan hujung tabung uji ke arah diri sendiri atau orang lain. Jangan cuba-cuba main dalam melakukan uji kaji. Okey, so jangan cuba nak hidu. Okey, jangan cuba nak merasa, okey, atau sengaja nak kenakan kawan kita. Alright. Okey, so yang kedua, jauhkan bahan kimia yang mudah terbakar daripada sebarang sumber api. Ni yang macam cikgu cakap lah. Okey, kena jauhkan bahan kimia yang mudah terbakar daripada sebarang sumber api supaya bahan tadi tidak mudah terbakar ataupun berlaku kemalangan. Okey, seterusnya, gunakan cermin pelindung mata ketika mencampurkan atau memanaskan bahan kimia. Jadi langkah keselamatan, kita menggunakan cermin mata untuk melindungi apa? Untuk melindungi mata kita daripada terkena percikan. Okey, ataupun wap bahan kimia. Okey, seterusnya, jangan merasa atau menghidu bau kecuali dibenarkan oleh guru. Okey, jadi cikgu dia tahu apabila bahan kimia tadi, kalau kamu boleh bau, kena tanya cikgu. Cikgu, boleh bau tak bahan ni? Kalau cikgu kata tak boleh, jangan cuba lakukan. Okey? Alright, seterusnya, jika berlaku kemalangan, kita janganlah panik. Sebaliknya, mengambil tindakan yang sepatutnya seperti situasi di bawah. Jadi, bila tengah melakukan uji kaji, berlaku sesuatu kemalangan, langkah pertama, pelajar jangan panik. Okey, jangan panik. Kalau tengok gambar situasi dalam ni, dia kata, "Den, cepat keluar, ada kebakaran. Saya sudah mematikan suis elektrik. Mari kita beritahu cikgu." Okey. So langkah pertama adalah memberitahu cikgu. Okey. Yang kedua, bahan kimia yang tertumpah juga perlu dilaporkan kepada guru. Hati-hati, elak bahan kimia terkena tangan anda. Jadi bila tengok bahan kimia tertumpah atas meja, jangan sesekali cuba lap. Okey. So beritahu cikgu juga. Semua apa-apa langkah pertama adalah memberitahu cikgu. Okey, sekiranya terbakar tadi, dia kata jauhkan diri daripada api dan terus beritahu cikgu. Dan ketiga, ingat ya Farah, jika bahan kimia termasuk ke dalam mulut atau terkena bahagian lain, kita perlu membilas bahagian itu dengan air yang banyak. Jadi
Farah tadi dia terkena bahan kimia dan dia memberitahu guru dan akhirnya guru cakap kita perlu membilas dengan air yang banyak. So, apa-apa sahaja perlakuan atau berlaku kemalangan, laporkan kepada guru kamu. Okey, guru kamu akan beritahu apakah tindakan selanjutnya. Okey, seterusnya. Okey, jadi habis pembelajaran kita pada hari ini. Jadi yang pertama kita dah kenal dengan makmal kita, iaitu dalam makmal ada radas. Kita perlu tahu apa dia radas dan fungsinya. Okey, lepas tu kita kena tahu simbol-simbol yang berbahaya di dalam makmal. Okey, lepas tu langkah keselamatan dan akhir sekali tugasan hari ini. Okey, tugasan hari ini. Jadi dalam tugasan hari ini, cikgu nak yang pertama pelajar binakan jadual berkaitan 14 radas tadi. Okey, 14 radas tadi dan fungsinya. Jadi radas makmal ni kat sini pelajar lukiskan radas tu apa, contohnya kelalang. Okey, ataupun tabung uji. Jadi tuliskan dia punya fungsinya. Jadi ada 14. Okey. Alright, tugasan yang kedua, binakan jadual berkaitan 6 simbol amaran dan keterangannya. Okey, yang macam tadi simbol ada gambar tengkorak dia, gambar bahan mudah terbakar, meletup. Okey. Jadi keterangannya di sini. Okey. Ini untuk tugasan yang kedua. Okey, untuk tugasan yang ketiga, soalan dia, mengapakah kita perlu sentiasa mematuhi peraturan dan langkah-langkah keselamatan di dalam makmal? Itu soalan dia. Jadi, mengapa kita perlu sentiasa mematuhi peraturan dan langkah-langkah keselamatan di dalam makmal? Okey, soalan keempat, senaraikan peraturan di dalam makmal. Jadi, senaraikan tadi peraturan di dalam makmal. Jangan makan di dalam makmal. Okey, lagi itu beberapa contohlah. Okey, soalan yang kelima, apakah langkah-langkah keselamatan ketika menggunakan bahan kimia dan radas? Okey, apakah langkah-langkah keselamatan kita menggunakan bahan kimia dan radas? Ada gambar tadi. Beserta gambar dia. Okey, memakai apa? Pelindung mata. Okey. Jadi yang keenam, apakah tindakan kamu sekiranya berlakunya kemalangan di dalam makmal? Tindakan yang pertama tadi dia kata apa? Jangan cemas. Okey, jadi yang kedua apa? Yang ketiga apa? Jadi kena tuliskan. Jadi itu sahaja untuk tugasan hari ini. Ada 6 tugasan. Boleh pelajar siapkan dan boleh hantar di dalam Google Classroom. Okey, di dalam Google Form yang telah cikgu sediakan. Okey. Jadi sampai di sini sahaja bab 1, masih lagi bab 1.2 iaitu makmal sains anda. Okey, nantikan part yang ketiga, okey, pada minggu hadapan. Jadi cikgu, sebelum cikgu tamatkan kelas ni, cikgu nak mengucapkan selamat tahun baru Cina. Okey, bagi pelajar-pelajar berbangsa Cina. Okey, gong xi fa cai. Okey, sehingga bertemu lagi di masa yang akan datang. Okey, assalamualaikum dan bye-bye.